sedang melihat beberapa peringatan dan juga nasihat berkaitan perbandingan dunia dengan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah, di mana kita telah melihat pada suatu firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, di mana Allah menyebutkan, Allah menyuruh kita sedar dan juga tahu bahawasanya hidup kat dunia ini sebenarnya tak lain tak bukan hanyalah la'ibun wa lahwun, ya, permainan dan juga keseronokan yang melalaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan barisan imam dan juga muadzin, yang saya hormati lagi saya muliakan para asatizah, dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama dalam kehidupan kita ini untuk kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sama-sama terus mengingatkan diri kita bersama, menyedarkan diri kita bersama sepenuh akal dan juga jiwa yang bahawasanya hidupnya kita pada hari ini dengan segala macam kebaikan dan juga kesenangan, hidupnya kita pada hari ini dengan dibekalkan hidayah dan juga taufik, tidak lain tidak bukan adalah limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga dengan kesedaran tersebut lalu dapatlah kita sama-sama menzahirkan syukur yang sebenar-benarnya, iaitu ke arah taqwa Allah, yakni patuh, taat, ikut, junjung kita setinggi-tingginya perintah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian mudah-mudahan insya-Allah kita akan senantiasa beroleh kebaikan yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah taala sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Dan kebaikan ini mudah-mudahan insya-Allah sehinggalah ke akhir usia hayat kita berolehnya kita husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan kembalinya kita ke akhirat kelak dalam keadaan kita sama-sama meroleh kasih dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini dalam pertemuan kita yang pada pertemuan saya dengan jemaah Masjid Al-Falah ini random je. Tak kala muncul lah. Ya, tak kala tenggelam lah. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ya. Pada pertemuan lepas kita bertemu pada 29/12 tahun lepas. Ya, sidang jemaah dirahmati Allah. 29/12/2023, iaitu kita sedang melihat beberapa peringatan dan juga nasihat berkaitan perbandingan dunia dengan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah, di mana kita telah melihat pada suatu firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, di mana Allah menyebutkan, Allah menyuruh kita sedar
dan juga tahu bahawasanya hidup kat dunia ini sebenarnya tak lain tak bukan hanyalah la'ibun wa lahwun, ya, permainan dan juga keseronokan yang melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan suatu keseronokan yang memperdayakan, yang mempesona, yang menipu, yang melalaikan dan sebagainya. Sidang jemaah terahmati Allah. Jadi itu yang telah kita lihat ya, dalam pertemuan lepas. Jadi cadangnya saya pada malam ini, sidang jemaah terahmati Allah, meneruskan sahaja apa yang ada dalam buku kita ini, iaitu petunjuk nabawi bagi hati, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang berkaitan yang seumpama dengannya, khususnya untuk kita menyambung ya, perbincangan di bawah tajuk berkaitan perbandingan dunia dan juga akhirat. Sidang jemaah terahmati Allah. Baik. Jadi sidang jemaah terahmati Allah, dalam buku kita ini mengatakan bagaimana di sini kami bentangkan ya, beberapa contoh bagi menjelaskan nilai dunia dan juga hakikatnya. Masih lagi lah tentang perkara yang sama, berkaitan dunia dan juga akhirat. Sidang jemaah terahmati Allah. Yang pertamanya sidang jemaah, dunia ini hanyalah bagaikan fata morgana, iaitu sesuatu perkara yang bukan nyata, bukan hakikat, bukan sebenar. Ia hanya macam itulah, fata morgana. Sidang jemaah terahmati Allah. Sebagaimana kalau kita berada di suatu kawasan yang lapang, kalau dalam buku kita ini dia sebut bagaikan di padang pasir lah. Di padang pasir, sewaktu panas terik matahari, kelihatan daripada jauh seumpama ada air. Seumpama ada air. Lalu bila terus mengejar, mendapatkan yang disangkakan air tersebut, pergi sampai tak jumpa. Depan lagi nampak ada. Pergi lagi pun tak jumpa. Pergi lagi pun tak jumpa. Jadi begitulah halnya dunia. Sidang jemaah terahmati Allah. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan dalam surah Nur ayat 39, di mana Allah menyebutkan dengan artinya, dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya, yakni ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya perhitungan amal-amalan yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala adalah amat cepat perhitungannya, yakni di akhirat kelak. Sidang jemaah terahmati Allah. Segala apa perkara yang diperbuatkan oleh kita pada hari ini di atas muka bumi, kita perbuat untuk apa? Untuk akhiratkah ataupun untuk duniakah? Kalau untuk akhirat, alhamdulillah. Semoga dengan demikian berolehnya kita kebaikan. Namun jika untuk dunia, maka khawatir berolehnya kita kecelakaan. Sidang jemaah terahmati Allah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, sidang jemaah terahmati Allah, dinyatakan juga di sini dunia ini bagaikan mimpi. Kan? Mimpi jadi raja, kita lah contoh. Kok dalam kita tidur-tidur, mimpi jadi raja, mimpi jadi Perdana Menteri, mimpi jadi apa, Superman ke sebagai contoh. Kan? Tapi bila tersedar daripada mimpi, habislah. Itu saja. Tak lebih daripada tu. Begitulah juga hal dunia. Bila sampai masa ditiupkan sangkakala, datangnya kiamat, habislah. Sidang jemaah terahmati Allah. Itu kalau kita ambil kiamat. Tapi kalau kita ambil tentang kiamat diri kita itu sendiri, yakni kematian kita, sidang jemaah dirahmati Allah, pun sama juga. Sebab itulah Sayyidina Ali juga ada mengatakan manusia ini sebenarnya tidur.
uh, manusia ni tidur. Apabila mati, barulah mereka terjaga. Sidang jemaah terrahmati Allah. Mati itulah baru tersedar lah. Dah berpindah alam rupanya. Pada masa itulah baru tersedar lah. Yang aku buat selama ni sia-sia. Pada masa itulah baru tersedar lah. Aku ni banyak buang masa. Aku ni kerugian. Baru sedar pada masa tu. Tapi kesedaran pada masa itu tidak memberikan apa-apa makna. Tak ada faedah sikit pun. Sidang jemaah dirahmati Allah. Apabila telah tercerai roh dan jasad kita, maka pada masa itu, apa yang kita bawa sebagai bekal, itu je lah. Kalau banyak-banyaklah. Kalau sikit-sikitlah. Kalau ketaatan yang kita bawa, alhamdulillah. Andai kata kederhakaan, keingkaran yang kita bawa, itulah nasib malang untuk kita semua. Sidang jemaah terrahmati Allah. Jadi, dunia ini tak ubah umpama mimpi. Kan? Mimpi seronok-seronok, kan? Senang, lenang, kaya, raya, tidur atas duit sebagainya. Bila tersedar, lah. Habis dah. Kan? Mimpi dikelilingi oleh isteri-isteri yang cantik ramai lah. 4-5 sebagai mimpi. Mimpi tak kisah. Sampai 10 pun. Kan? Sedar-sedar lah mimpi. Macam tu je lah. Sidang jemaah terrahmati Allah. Ya, baik. Mimpi. Dan juga di sini dibawakan juga perumpamaan bahawasanya dunia ini bagaikan sandiwara. Ya, bagaikan suatu sandiwara, suatu cerita, suatu filem, kan? Bila sampai masa habis cerita tersebut, habislah. Bila tuan director kata cut, habis. Sidang jemaah dirahmati Allah. Masa kita sedang membawa watak apa? Watak raja, watak orang kaya, watak orang berkuasa. Masa tu je lah. Bila cut, habis. Balik asal. Sidang jemaah dirahmati Allah. Dalam cerita, bukan main lagi. Pakai kereta canggih-canggih. Sidang jemaah dirahmati Allah. Kereta kita bukan setakat boleh terbang, boleh jadi kapal selam pun boleh. Nak cerita canggihnya kereta kita ni. Dalam cerita tu lah. Bila cut, habis. Balik naik kancil balik. Sidang jemaah terrahmati Allah. Kan? Begitu je. Dunia ini. Bila sampai masa matinya kita, sampai masa tamatnya umur dunia, segala pakaian yang kita pakai kat dunia hari ni, habis. Sidang jemaah terrahmati Allah. Tak ada lagi dah. Tak peduli dah. Di akhirat besok, di mahsyar besok, tak peduli dah engkau siapa. Tak payah tunggu mahsyar lah, masuk kubur pun. Malaikat tak peduli lah engkau siapa. Kan? Sidang jemaah terrahmati. Bukannya kata malaikat tengok, alamak, orang besar ni. Oh no. Tak ada. Tak peduli. Sidang jemaah terrahmati Allah. Kekallah kita, ini sebagaimana sewaktu seawal-awal kita datang dulu. Yakni, hanyalah kita ini hamba yang ditugaskan di atas muka bumi ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah terrahmati Allah. Baik. Dan lagi di sini dikatakan juga bagaimana dunia ini bagaikan tempat perhentian dalam suatu perjalanan. Sidang jemaah terrahmati Allah. Ini kita faham juga daripada suatu kisah yang sangat masyhur, iaitu suatu hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Setelah baginda bangun, ternampak kesan di belakangnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kiranya kami ambilkan untukmu hamparan yang lembut. Lantas baginda menjawab, tidak ada apa untukku dan dunia. Tidaklah aku di dunia melainkan laksana seorang pengembara yang berteduh sesaat di bawah pokok, kemudian akan pergi meninggalkannya. Sidang jemaah, singgah saja kita kat dunia ini, bukan nak duduk lama pun. Ya, hanya satu tempoh masa yang tersangat-sangat singkat.
Sangat-sangat singkat. Jika nak dinasbahkan, kita ini hidup untuk menzahirkan ketaatan, untuk menzahirkan kesyukuran. Sangat-sangat singkat. Tak cukup sebenarnya. Sidang jemaah terahmati Allah. Tak cukup. Kerana apa? Kerana yang Allah beri kepada kita ini tidak ternilai, tidak terhitung. Sidang jemaah. Jadi tempoh masa kita hidup kat dunia pada hari ini sangat-sangat singkat. Jika dah dinisbahkan dengan tugasan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, sangat-sangat singkat. Sidang jemaah terahmati Allah. Namun, realitinya dalam tempoh yang singkat ini jugalah manusia kekal bagaimana? Kerugian. Kerugian. Innal insana lafi khusr. Kan? Kecuali mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Sidang jemaah. Baik. Jadi ini keadaan kita kat dunia ini. Yang mana kita nak kena senantiasa ingatkan diri kita supaya kita tidak terus leka. Ya, sebab dunia ini sebagaimana yang telah kita lihat dalam pertemuan lepas, dia memang menyeronokkan. فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Memang tak dinafikan, dunia ini sangat-sangat seronok. Tapi beringatlah, keseronokan dunia ini umpama racun. Ya, umpama racun. Dia akan merosakkan kita, ia akan membinasakan kita. Sidang jemaah terahmati Allah. Sebab itu jugalah sidang jemaah, dalam satu hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana baginda Nabi SAW berpesan kepada kita supaya apa? Di mana hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW memegang bahuku sambil bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan anak dagang ataupun pelintas jalan. Orang sedang berjalan juga. Sidang jemaah terahmati Allah. Bila orang yang sedang berjalan, sedang musafir, adakah kita akan bawa banyak barang? Tak. Kita just bawa secukup-cukupnya aja. Buat apa nak pikul banyak-banyak? Menyusahkan. Sidang jemaah terahmati Allah. Menyusahkan. Kita bawa sekadar cukup bekal untuk berjalan saja. Sidang jemaah terahmati Allah. Sampai masa ke destinasi, barulah ya, kita mudah-mudahan insya-Allah dengan segala usaha kita ini tadi untuk destinasi kita, untuk akhirat kita, maka kita akan beroleh ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah. Baik. Jadi sidang jemaah yang saya kasihi, kenapakah ya manusia ini hidup kat dunia terus kekal dalam keadaan terleka dan juga asyik? Kerana salah satu perangai manusia ni sidang jemaah dirahmati Allah, sebagaimana dalam perbincangan seterusnya dalam buku kita ini, iaitu perbincangan berkaitan panjang angan-angan. Ini di antara puncanya. Di antara puncanya kenapa manusia leka, ini antaranya. Manusia ini selalu hidup kat dunia mikir je. Untuk dunia. Mikir untuk dunia. Kalau kita tanya diri kita dengan seikhlas hati, ya, ini penting kita muhasabah ni. Sidang jemaah dirahmati Allah. Tanya diri kita seikhlas hati, dalam kepala kita ni, kalau diperatuskan, banyak dunia atau banyak akhirat? Sidang jemaah dirahmati Allah. Kalau kata banyak akhirat, alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah itulah kebaikan untuk kita. Tapi kalau kata banyak dunia, sama-samalah kita baiki. Atau dalam kepala tak ada apa, kosong. Kosong. Saya tak ada fikir apa, Ustaz. Saya hidup aja. Kan? Sidang jemaah dirahmati Allah, pun rugi juga. Rugi. Kan? Jangan ingat, oh saya Ustaz, saya tak fikir dunia pun Ustaz.
Kan? Dunia pun tak fikir, akhirat pun tak fikir. Habis, kita ni apa? Sidang jemaah terahmati Allah. Kan? Jadi kita ni apa? Kalau kita contoh, dunia pun tak fikir, akhirat pun tak fikir. Sidang jemaah. Cuma, secara realitinya, sebagaimana suatu hadis baginda Nabi SAW ada menggambarkan keadaan manusia itu bagaimana. Baik. Sebelum kita tengok hadis ini, kita renungkan juga suatu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Di awal ayat tu Allah ada menyebut tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa, yang hidup ini akan merasai kematian. Termasuklah kita. Baik. Di akhir ayat tu Allah sebut tentang apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Itulah sebenarnya keuntungan, kejayaan. Sidang jemaah. Selamat jauh daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, itulah sebenar-benarnya kejayaan. Itulah sebenar-benarnya keuntungan. Bukan benda lain. Jadi bagaimana kita nak setkan dalam diri kita yang bahawasanya matlamat kita itulah sebenarnya. Sidang jemaah terahmati Allah. Bagaimana kita nak pasakkan betul-betul dalam diri kita yang hidup kita ini sebenarnya untuk itu. Yang sebagaimana kita tengok dalam ayat sebelum ini, dalam surah Al-Hadid, Allah sebut, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. Akhirat itu, azab Allah, yang Allah sediakan untuk mereka yang ingkar dan derhaka kepada Allah. Dan di akhirat itu jugalah adanya keampunan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah mereka yang beroleh keampunan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak terapkan, bagaimana kita nak pasak betul-betul dalam diri kita yang hidup kita nak cari keredaan Allah. Ini cabaran kita sebenarnya. Bercakap mudah, macam saya bercakap mudah je. Pom cakap. Senang. Sedang jemaah dirahmati. Tapi nak buat. Kan? Nak realisasikan apa yang kita bercakap tu, Masya Allah. Susah, sedang jemaah dirahmati Allah. Kan? Macam tadi imam kita. Imam kita maklumkan yang masjid kita ni ada buat iftar. Sempena ataupun dalam bulan yang baik, yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita terus memperbanyakkan amal ibadah, yakni Rajab dan Sya'ban ini tadi, kan? Ada iftar, majlis berbuka. Jadi berapa ramai je yang bersedia, sanggup untuk sahut galakan ini? Sidang jemaah dirahmati Allah. Saya sendiri pun tak tentu lagi, kan? Cakap mudah. Ini ceritanya. Perjuangan mujahadah. Jadi nilai mujahadah itulah sebenarnya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk tak ada berjuang apa, relax, tenang-tenang saja, wallahu alam. Kan cerita pasal Allah nak beri kebaikan, Allah nak berikan syurga, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Cuba kalau kita bandingkan kita dengan tokoh-tokoh yang terdahulu, dengan para salihin terdahulu, sidang jemaah dirahmati Allah, maka jauh sangat bezanya. Jauh sangat bezanya. Kan? Tak boleh kita Allah, kerana kita mikir macam manalah mereka ni semayang banyak, macam manalah mereka ni boleh baca Quran banyak. Tak boring ke? Otak kita yang tak berapa bersih ni, dia mikir macam tu. Kan takkanlah sepanjang hidup nak duduk masjid saja. Takkanlah sepanjang hidup ni nakkan agama saja, zikir, baca Quran, sedekah. Kan? Naklah juga sekali-sekala enjoy, berjalan. Kan? Itu otak kita. Saya lah.
Sidang jemaah rahmati Allah. Kan? Kenapa kita boleh mikir macam tu? Sebab kita masih tak temukan lagi nilai kelazatan, kemanisan iman. Kita tak jumpa. Kalau kita jumpa, sidang jemaah terrahmati Allah, jadilah kita sebagaimana mereka-mereka yang terdahulu daripada kita, mereka yang hebat. Kan? Mereka dah temu dah seronok iman di mana, lazatnya ibadah bagaimana. Sebab itu mereka memang tak kisah. Mereka boleh je sepanjang malam qiyam, tidur sikit je. Bangun pukul 1 pagi, 2 pagi terus tak tidur dah. Contoh. Kan? Asal Isnin Khamis puasa aja. Sidang jemaah terrahmati Allah. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini cabaran kita. Bagaimana kita nak ingatkan diri kita tersenantiasa bahawasanya hidup kita kat dunia ni hanyalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala agar di akhirat kelak kita beroleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah. Baik. Dan lagi sekali pada ayat 185 surah Ali Imran ini Allah kata apa di akhirnya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kan? Kerap Allah Ta'ala ingatkan tentang perkara ni. Bukti, ramai manusia yang kerana mengejarkan kesenangan, perintah Allah diabaikan. Itulah buktinya. Sidang jemaah terrahmati Allah. Ramai je. Ya, cuma alhamdulillah yang ada di hadapan saya pada hari ini, alhamdulillah beroleh pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang pelihara kita. Kenapa Allah pelihara kita? Mungkin kerana usaha kita, ikhtiar kita, kesungguhan kita. Sidang jemaah terrahmati Allah. Dan bila Allah Ta'ala berikan kebaikan ini, janganlah pula sombong. Janganlah pula terus ujub. Ini penyakit juga. Kan? Ini penyakit bagi orang-orang yang beramal. Ujub. Kan? Aku dah lah kaya, contohlah kan. Aku dah lah kaya, rajin mari masjid. Allah, beruntungnya aku. Kan? Engkau dalam miskin, masjid tak mari. Rugi engkau. Contoh. Dalam hati kita. Ada benda-benda macam tu. Lama-kelamaan ada dalam hati ni, dia keluar juga lama-lama. Dia tak boleh simpan lama benda dalam hati ni. Sidang jemaah terrahmati Allah. Benda kotor dalam hati ni, kukuk mana pun akan keluar. Akan terkeluar. Sidang jemaah terrahmati Allah. Sebab itu, dalam hati kita tak boleh ada perkara-perkara yang kotor. Sidang jemaah terrahmati Allah. Hati kita mesti kita bersihkan dari segala penyakit-penyakit yang merosakkan amal-amal kebaikan itu. Sidang jemaah. Sebab itulah dalam Al-Quran ada juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Contohnya di akhir-akhir suratul Kahfi itu kan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, akan ada manusia yang merasakan dia buat elok, dia buat benda baik. Walhal bukan benda baik pun dia buat. Sidang jemaah terrahmati Allah. Walhal ia kelihatan baik tetapi sia-sia. Sidang jemaah. Kenapa sia-sia? Tadi itulah. Adanya penyakit-penyakit riya, adanya penyakit-penyakit ujub, adanya penyakit-penyakit sum'ah, takabur. Walhal Allah dah berikan kebaikan dah. Kenapa jadi macam tu? Lupa untuk bersyukur. Dia dah rasa dia. Aku lah ni. Kan? Penyakit aku. Sidang jemaah. So sama-sama ya, kita ingatkan diri kita. Itulah dunia. Ya, memperdayakan. Baik. Kemudian sidang jemaah, nak menceritakan juga tentang bahawasanya manusia ini juga banyak berfikir tentang dunia. Sebagaimana kita boleh lihat dalam satu firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 3. Di akhir-akhir itu Allah sebut bagaimana? Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ni. Biarkanlah.
Keadaan mereka bagaimana? Makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Sidang jemaah, hak berangan kosong tu satu perkara lah. Itu memang terang-terang dah. Kalau dalam masyarakat kita kan ada kisah angan-angan mak jenin. Itu memang terang-terang lah. Berangan saja duduk duduk kedai kopi, kedai mamak, lepas tu duduk mikir, aku ni gini, ingat nak bela kambing 10 ekor, daripada 10 ekor berkembang jadi 100 ekor, daripada 100 ekor berkembang jadi 1000, daripada 1000 berkembang jadi 10,000, aku akan jadi saudagar kambing. Habis itu je lah. Kan? Habis itu je. Sidang jemaah terahmati Allah. Kan? Itu memang terang-terang lah. Itu memang sia-sia sungguh lah. Tak buat apa pun. Kan? Just orang kata duk khayal gitu saja. Sidang jemaah terahmati Allah. Itu satu perkara. Tapi hak yang bagaimana ni? Kita nak kena perhati-hati juga ni. Yang dikatakan juga di sini, didalaikan oleh angan-angan yang kosong ni. Hak yang bagaimana? Duk merancang. Mikirkan tentang dunia. Dunia ini, kalau kita dah lihat dalam pertemuan lepas kan, tak ada nilai. Kan? Jadi bila tak ada nilai, kosong. Perkara yang tiada nilai. Jadi kalau kita hanya mikirkan tentang perkara itu, inilah keadaan kita. Dan kelak Allah kata apa? Fasawfa ya'lamun. Dan kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka itu. Sidang jemaah terahmati Allah. Baik. Ini hal keadaan manusia. Dan keadaan ini, sidang jemaah terahmati Allah, Allah biarkan je. Kan? Kenapa Allah biarkan? Dan sebab engkau pilih macam tu. Dan kau nak macam tu. Bukan kata kau hendakkan akhirat, bukannya kata kau hendakkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kau hendakkan dunia. Memang kau berusaha ke arah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan, orang kata apa ya, dah memang manusia berusaha ke arah itu, Allah beri je lah. Allah beri. Sidang jemaah terahmati Allah. Ini sebagaimana ada ya Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan juga menerusi firman-Nya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan aja mereka yang berusaha untuk dunia ini, Allah akan berikan. Tapi ingat, di akhirat kelak mereka tidak punyai apa-apa. Sidang jemaah terahmati Allah. Di akhirat kelak mereka tidak punyai apa-apa, apatah lagi jika mereka usahakan perkara dunia tersebut sehingga membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak untuk mereka yang tinggal hanyalah azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Kat dunia kita dapat apa yang kita nak, kita dapat. Ya, tapi ingatlah di akhirat kelak kita tidak punya apa-apa kecuali azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita boleh temukan Allah nyatakan tentang perkara ini dalam surah Hud ayat 15 dan juga ayat 16. Allah katakan bagaimana? Barang siapa suka kepada penghidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan ganjaran bagi usaha-usaha mereka di dunia ini. Dan memang kita pulun benda tu. Dapat insya-Allah. Allah akan beri. Sidang jemaah terahmati, tak kira lah kita rasuah ke tak rasuah ke, dia memang kita nak benda tu, Allah beri. Sidang jemaah. Dan mereka tidak akan dirugikan padanya. Baik. Mereka lah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan neraka, dan gugur apa-apa kebaikan yang mereka kerjakan padanya, dan batal apa-apa yang mereka amalkan. Sidang jemaah terahmati Allah. Walaupun ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan situasi keadaan orang yang tidak langsung beriman kepada Allah, tidak mengesakan Allah, mereka yang tidak mengaku ketuhanan Allah. Ini satu perkara lah, sidang jemaah dirahmati Allah. Tapi kita juga harus ambil peringatan bahawasanya jika kita berusaha ke arah itu, ya Allah beri. Tapi ingat, akhirat besok
setiap apa jua perkara yang kita buat yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibalas. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ingat bila kita buat suatu perkara, kita usaha tentang satu perkara, kita dapat. Contoh, kita dapat pangkat. Contoh, kita dapat harta kekayaan dan sebagainya. Contoh, kita dapat kuasa. Tapi jalan untuk kita dapatkan pangkat, kuasa, kekayaan tersebut, jalan yang membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ingat bila kita dapat, oh, Allah restu aku. No. Tak. Sidang jemaah dirahmati Allah. Bukan. Bukan itu tandanya Allah muliakan kita, tidak. Sebagaimana kita temukan juga dalam surah Al-Fajr, Allah sebut tentang perkara ni kan. Ya. Bukanlah kata juga orang yang Allah Ta'ala kurangkan rezeki itu tadi, Allah hinakan, tidak. Kalla, bukan. Bukan demikian keadaannya. Sidang jemaah. Baik. Jadi salah satu perangai manusia ni, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sidang jemaah rahmati Allah, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garisan berbentuk 4 segi dan menggariskan satu garisan di tengah keluar daripadanya. Kemudian menggariskan beberapa garisan kecil mengarah kepada garisan di tengah. Dan baginda berkata, inilah manusia. Dan ini ajalnya. Dan ini garisan yang di luarnya adalah angan-angannya. Manakala beberapa garisan kecil ini adalah halangan-halangan. Sekiranya terselamat daripada yang ini, akan terperangkap dengan yang ini. Dan jika terselamat daripada yang ini, akan terkena dengan yang ini. Sidang jemaah dirahmati Allah. Jadi sidang jemaah, baginda Rasul menggambarkan manusia ini dengan suatu gambar rajah. Bentuk 4 segi. Bentuk 4 segi. Kemudian ada satu garisan tengah yang merentasi garisan 4 segi tersebut. Jadi sidang jemaah, Rasul nak beritahu bahawasanya manusia ni, dan ada satu garisan kecil yang mengarah kepada garisan lurus yang merentangi petak 4 segi tadi tu. Rasul nak beritahu manusia ni angan-angannya, ya, walaupun dalam kehidupan kita ni Allah dah datangkan ujian pun, Allah dah datangkan halangan pun, kan? Halangan begitu, halangan begini, susah begitu, susah begini, sakit, demam, tersungkur dalam perniagaan dan sebagainya. Semua itu adalah rintangan-rintangan dan halangan-halangan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Apa tujuan? Tujuannya adalah untuk ingatkan manusia. Untuk ingatkan manusia. Supaya manusia tidak terus leka asyik dengan angan-angannya itu. Sidang jemaah terahmati Allah. Tapi hakikat manusia bagaimana? Terus kekal dengan angan-angannya itu. Dan mereka terlupa bahawasanya satu garisan 4 segi besar di luar tu, itulah ajal. Yang mana tak ada manusia akan terlepas dengan ajal. Ya, bila sampai masa ajalnya, sidang jemaah, segala yang dicita-citakan, segala yang diangan-angan tu lebur, habis begitu saja. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ini Rasul gambarkan tentang keadaan manusia. Baik. Panjang angan-angan ini merupakan satu petunjuk manusia cintakan dunia dan lupakan akhirat. Mereka yang berada dalam keadaan ini termasuk dalam golongan yang menangguh-nangguhkan taubat, malas melakukan ketaatan kepada Allah, dan mereka yang keras hati. Ini sebagaimana ada juga Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 16. Di awal-awal tu Allah sebutkan tentang alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubihim, kan. Kemudian di akhir tu Allah sebut fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, kan,
dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Hidup atas muka bumi ini dalam satu tempoh masa dalam keadaan mereka melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lama-kelamaan hati mereka keras. Sidang jemaah terahmat, keras. Makin lama hidup dalam keadaan tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus kekal macam tu. Kan? Secara adatnya Allah nak bolak-balik hati, nak ubah itu boleh berlaku aja. Cuma ceritanya secara umumnya, kalau dah begitu, begitulah sampai kesudahnya. Waliyazubillah. Kerana apa jadi demikian? Faqasat qulubuhum. Hati mereka dah keras. Dan kebanyakan mereka inilah adalah orang-orang yang fasik. Mereka yang melakukan dosa kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga baginda ada menyebutkan bagaimana hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Rasul mengatakan bagaimana sentiasalah hati orang muda, sentiasalah hati orang tua merasa muda. Ini saya tak tahulah, sebab buat masa sekarang ni belum sampai usia tua lagi. Cuma kalau setakat usia yang separuh tua saya ni, memang begitu pun rasanya. Sidang jemaah dirahmati Allah. Kan? Walaupun sekarang umur dah masuk 40 lebih, tapi dia dah rasa macam masih lagi 20-an macam tu. Kan? Cuma bila tengok tepi ni dah putih, lemak, dah tua rupanya. Kan? Ni betul lah ni apa Rasul kata ni. Sentiasalah hati orang muda, orang tua ni merasa muda pada dua perkara. Apa dia? Pada cintakan dunia dan panjang angan-angan. Masih lagi duk mikir macam mana nak tambah aset, macam mana nak ada rumah besar lagi, macam mana nak ada kereta besar lagi. Tak habis-habis. Sidang jemaah dirahmati Allah. Yang dah ada sekarang ni bukan tak cukup pun, cukup je. Boleh berjalan, boleh makan, boleh pakai, boleh berteduh, elok je. Tapi itu kan, selagi boleh nak kembangkan, nak besarkan, betul lah tu Rasul kata. Sidang jemaah dirahmati Allah. Sebab itulah juga dalam hadis yang lain, sidang jemaah dirahmati Allah, Rasul ada menyebutkan juga, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Berjaya siapa? Mereka yang berserah diri kepada Allah, taat perintah Allah, dan juga diberikan rezeki yang cukup dan diberikan rasa kecukupan. Itulah orang berjaya sebenarnya. Sidang jemaah dirahmati Allah, isyak dah masuk. Cukuplah sekadar itu sahaja untuk renungan peringatan nasihat kita bersama. Mudah-mudahan insya-Allah dengan peringatan ringkas ini memberikan suatu faedah dan manfaat yang besar untuk saya sendiri, mudah-mudahan insya-Allah, dan juga mudah-mudahan untuk sidang jemaah yang dikasihi. Mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula